sidang media khas yang kita adakan pada petang ini bersama dengan SPRM dan juga JPJ ialah untuk memaklumkan satu kerjasama yang kita adakan di antara SPRM dan JPJ selama ini. Kita telah berjaya mengambil tindakan terhadap satu maklumat yang kita terima daripada pegawai-pegawai JPJ dan juga daripada maklumat daripada orang ramai berhubung dengan kenderaan-kenderaan yang dikelunkan. Jadi sebenarnya laporan ini kita telah terima sejak 6 bulan yang lepas dan kerjasama ini kita telah adakan hampir 5 bulan di mana pihak SPRM dan juga pihak JPJ telah mengadakan kerjasama yang telah membawa kepada penyitaan sebanyak 153 buah kenderaan yang dikelun dengan menggunakan cukai jalan palsu dan tidak berdaftar secara sah dengan JPJ. Jadi kesemua 153 buah kenderaan ni yang kita dapat tangkap ni ialah daripada negeri Terengganu. Dan kita yakin sebenarnya kenderaan kelun seperti ini juga mungkin wujud di negeri-negeri lain. Jadi kerjasama seperti ini kita akan teruskan di antara pihak SPRM dan juga JPJ. Dan kenderaan yang disita ini antara lain terdiri daripada kereta-kereta BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Mini Cooper, Volkswagen dan juga Volvo. Jadi kebanyakan boleh dikategorikan sebagai kereta-kereta mewah. Jadi kita yakin kenderaan ini sebenarnya diseluduk dari negara-negara jiran secara tidak sah dan mereka kebanyakannya menggunakan kereta-kereta kelun. Ya, dia menggunakan kereta-kereta kelun sebagai ataupun kereta-kereta yang sudah sedia ada yang sedang berada di negara kita dan sama ada dia kelunkan nombor tu. Kereta-kereta yang telah di total loss. Kereta-kereta yang telah total loss dan dia menggunakan pakai kereta-kereta yang telah total loss tadi. Ataupun kadang-kadang kereta ni juga dia juga berlaku di mana kereta jadi ada mungkin 2 buah ataupun 3 buah kenderaan yang sama. Iaitu dia menggunakan, kalau kereta ni kereta Mercedes dan dia boleh menggunakan nombor pendaftaran kereta Mercedes yang sudah pun ada di atas jalan raya di negara kita. Jadi daripada pengkelunan, sindiket pengkelunan ini kita dapati secara keseluruhannya bagi kos bagi 153 buah kenderaan tadi ialah bernilai hampir 13 juta ringgit dan di sini ada ketirisan hasil kepada kerajaan sebanyak lebih daripada 7 juta ringgit. Ya. Sekiranya kenderaan-kenderaan ini yang sepatutnya perlu dibayar cukai tetapi disebabkan oleh sindiket pengkelunan ini maka kerugian ketirisan hasil kepada kerajaan sebanyak lebih daripada 7 juta ringgit. Jadi sebenarnya kalau ikut prosedur bagi kenderaan-kenderaan ini yang kalau nak bawa masuk ke negara kita mesti melalui proses-proses tertentu lah. Yang pertama mesti ada permit dan mesti melalui mendapat permit daripada MITI dan melalui dapat kelulusan custom untuk bayar cukai custom dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh sindiket ini dia masuk secara haram dan dia kelunkan dengan kenderaan-kenderaan yang sedia ada ataupun dengan kenderaan-kenderaan yang total loss tadi. Jadi dalam hal ni saya rasa pada ini kerjasama ini kita akan teruskan dan setakat ni kita dah ada buat tangkapan dan kita jangka
tangkapan yang selanjutnya akan apabila pihak SPRM akan membuat ini soal siasat selanjutnya, maka mungkin banyak lagi sindiket ini yang akan dapat kita kena pasti. Saya rasa itulah yang saya nak maklumkan dalam sidang media pada petang. Jadi yang ini mustahak. Kita nak minta kerjasama orang ramai supaya mana-mana orang ramai yang memiliki kenderaan yang dikelonkan ini, tolong beri kerjasama untuk menyerahkan kenderaan-kenderaan ini kepada pihak SPRM ataupun kepada pihak JPJ. Kerana memiliki kenderaan kelon ni adalah satu kesalahan di bawah Akta SPRM dan juga kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Menggunakan kereta kelon sebenarnya berbahaya dalam arti kata tidak dilindungi oleh mana-mana skim insurans. Ya. Dan kenderaan ini digunakan secara haram lah, kerana tidak mempunyai road tax dan juga tidak dilindungi oleh mana-mana skim insurans. Jadi sekiranya berlaku sebarang kemalangan kepada kenderaan-kenderaan kelon ni, maka pemilik kenderaan kelon ni akan menjadi mangsa lah. Ya. Jadi akan menyusahkan banyak pihak, sama ada pada diri sendiri, pada keluarga, pada kenderaan dia, pada kenderaan yang dilanggar dan kepada mangsa yang kena langgar dan sebagainya. Jadi kita minta kerjasama semua pemilik kenderaan kelon ni supaya menyerahkan kepada SPRM maupun kepada pihak JPJ. Ya. Suspek ni dia sindiket lah. Ya, dia ada pihak-pihak tertentu. Dan kita telah pernah pasti, saya rasa yang ni, bila kita ni pihak SPRM akan membuat tangkapan yang lebih ramai lagi pada masa akan datang. Datuk, sejauh ini kesan ada berapa orang yang telah ditangkap? Tangkapan kita telah jalankan. Selain pada yang Negeri Sembilan baru ini telah menahan 7 orang di Negeri Sembilan dan yang berlaku untuk Negeri Sembilan dan Johor. Yang terbaru kita tangkap lagi 3, mana menjadikan 10. Dan dijangka akan ada lagi yang akan ditahan, tapi tak boleh ditahan pada hari ini. Dan sedikit ni untuk pengetahuan, dia bermula seperti Datuk Sri cakap tadi dalam 6 bulan lepas, bila maklumat diterima. Dan hasil persikan yang dijalankan bersama dengan pihak JPJ, mereka terlalu berani mengiklankannya dalam internet. Jadi pelanggan-pelanggan sebenarnya tahu, pembeli-pembeli kereta ni tahu kenderaan ni adalah kenderaan tak sah kerana dengan mudahnya membeli pada internet. So kita melalui gerakan secara undercover melihat pada ini dan cuba bertanya dengan penjual ni. Dia sendiri mengaku kenderaan ni adalah kenderaan yang yang diselundup dan boleh mengadakan dokumen-dokumen yang dikenali bagi membolehkan dia lepas daripada pemeriksaan penguasaan. Ya, saya rasa kalau saya nak beritahu kepada pembeli-pembeli lah, ya, supaya melihat daripada nilai harga tu yang pertama sekali. Kalau kereta kelon ni, nilai dia memang terlalu murah. Kalau normal price RM100,000, kereta kelon dengan harga RM20,000 saja. RM20,000 hingga RM30,000 saja kereta kelon. Jadi oleh sebab harga yang terlalu rendah tadi menjadi minat orang ramai untuk membeli. Sedangkan kereta ni tidak teratur dan sesiapa yang memiliki kenderaannya adalah merupakan kesalahan di bawah Akta SPRM dan juga maupun Akta APJ tadi. Negara jiran. Boleh ke sebut? Sebut dia Singapura. Kebanyakan kita ada pada Singapura. Ya, Singapura. Itu kita no comment. Tapi yang pentingnya jangan belilah kenderaan yang dibawa masuk ke Singapura yang tanpa dibacukan. Itu yang penting.
kenderaan daripada Singapura boleh bawa masuk, tak ada masalah, tapi bayar cukai. Jadi masalahnya tak dibayar cukai dan diadakan dokumen-dokumen yang palsu. Jadi pada pihak SPRM, kiranya mana-mana individu yang membeli kenderaan ini bukan saja membeli lari pada cukai, tetapi dokumentasi yang dia dapat tu adalah juga bersepakat dengan pihak yang mengadakan dokumen yang palsu. Jadi dalam undang-undang, barang siapa yang memiliki kenderaan yang dengan dokumen yang palsu itu dianggap bersepakat dan boleh diambil tindakan perusahaan. Lepas tu bila Datuk Seri sebut tadi tidaklah menyerahkan, maka itu tindakan paling bagus. Pihak SPRM akan mengambil menyita kenderaan itu daripada pembeli-pembelinya, daripada tindakan dia ditahan di tengah jalan dan dia ambil tindakan yang lebih keras. So, ada tak ada kapal bagi warga negara Singapura ataupun ada di Singapura yang bisa? Warga negara Singapura setakat ni tak terlibat. Yang terlibat ni adalah orang Malaysia. Semua orang awam. Berbagai-bagai. Ya, freelance. Semua pasal freelance. Macam mana? Sekarang oh, denda hukuman. Kalau di bawah akta SPRM, kalau sekiranya didapati bersalah, maka dia boleh dia boleh dipenjarakan tidak kurang daripada 2 tahun dan juga hukuman denda ataupun kedua-duanya sekali. Dan juga kalau sekiranya dituduh di bawah kanun keseksaan pun boleh dituduh di bawah kanun keseksaan yang mana boleh membawa hukuman penjara dan denda. Bergantung pada pertuduhan. Kalau sekiranya di bawah akta Seksyen 18 Akta SPRM 2009 tidak kurang pada 20 tahun dan denda bergantung pada perkara. Tapi di bawah kanun keseksaan memiliki dokumen palsu, dia sebut denda dan penjara. Itu bergantung pada pendakwa daya pertuduhan yang boleh dipertuduhkan. Are you guys working with Singaporean enforcement agencies to handle? So far no. We work alone together with JPJ and based from information then we check from our sources and informers. Tapi macam kita punya orang ada masuk Singapore untuk investigate dan cover semua ada tak? No. Actually, just off record, Singapore did not bother whether their cars going out from the country or not. No, that matters. Same other countries. If somebody import the car from Japan or whatever, or from UK, it doesn't matter whether we paid or not the tax. So it's about when the car come here, we are the one compelled to pay the tax. Kebanyakan kereta yang tadi ada di kenapa dia bukan macam Yang itu tak ada jawapan lagi. Kenapa Terengganu ni tiba-tiba dia banyak kenderaan 100 sampai 153. That one we don't have answer. daripada 3 orang tadi daripada mana? 3 orang tu daripada Lembah Kelang. Ya. Okey, dari segi akta pengangkutan jalan pula, bagi semua kenderaan-kenderaan yang disita ni, jadi kita akan membuat pendakwaan untuk lucuk hak dan lepas tu kita akan ambil tindakan untuk pelelongan. Are you guys going to track macam setiap usually macam ada kereta-kereta yang close to tak? So sekarang baru tengah Oh, ya ni merupakan kerjasama berterusan dengan pihak SPRM. Ini Terengganu ni ialah salah satu contoh dan kita akan pergi juga kepada semua negeri-negeri lain, termasuk seluruh negara. Sebab tu sadaran Datuk Seri itu semua orang kena ambil perhatian. Sebab lepas pada ni enforcement together with University and JPJ, if found out any person who own this kind of vehicle, so we will stop them, we will detain them. Kalau cara sukarela menyerah kenderaan tu
Itu tindakan yang lebih ringan kita ambil lah. Berbanding kalau ditahan di tengah jalan. Diorang pun akan kena punish kalau diorang trailer. Again, They will be punished also. that one depend up to DPP. Untuk public prosecutor whether dia akan tuduh di mahkamah. Kita akan cadangkan satu tindakan yang lebih ringan bagi mereka yang sukarela untuk menyerahkan kenderaan itu berbanding mereka yang ditahan di mana-mana tempat atau di tengah jalan. Betul, suspek yang ditangkap ni ada kaitan antara satu sama lain ke? Dia sebenarnya kaitan antara satu sama lain pun ada yang bergerak bersendirian pun ada. Kita yang paling mahal nilai dia dalam satu Yang paling mahal dalam lingkungan 350,000 ada. Sebab kereta ni kereta second hand, bukan kereta baru. Sebagai contoh, kereta Velfire market price 350,000. So the price sold is about 30,000. So I also like to buy the car 30,000. If you can legalize the car. Yes, and go through internet. No Facebook. It's through internet. There are certain information probably customer yang minat ni. Somebody pass information and they Google through internet, and this when there's a buyer contact, they will shut down to the advertisement and they deal with the new buyer. Bila done deal, okay, then there will be another car, they will create another they call it a website. Pay cash tu bayar tunai cash. Ya, Bayar tunai. ya. Apa ni? Semua transaksi Cash. secara cash. Ya. Pasal 20 hingga 30,000 je murah ya. Ada macam bank traces ke account trace? No, it's all cash. Oh, cash. All cash. Cash transaction. Nak tanya dan suspek semua ni ada tak apa ni rekod jenayah lain ataupun yang So far tidak ada rekod jenayah lain. Mereka ni tidak ada bukanlah jenayah hanya pada ada rekod particular berarti. Any other question? soalan lain ada? Soalan apa tu yang kes tu lah. Kes ni boleh lah. Kes lain jangan lah tanya. Yang tanya one MVP tu tak salah. Akan jawab. At the screen there, there is a picture of the car. Nak ambil gambar dengan satu boleh pusing. Ya tak? Boleh show. Boleh tunjuk sikit tu. I think we can give you all the photos. Ya. Ya. Oh, tengok kereta kereta yang mahal. Yang mahal. Beli ya? Yang mahal. Nak beli? Ini lah. Cancel dia. Agak begitu. Terima kasih. Ya boleh BMW. You people can go on to the side lah. Di Terengganu. Tengok. Semua ramai. Okey. Apa. Betul ke? Okay. Oh, lagi. Kereta ni apa mana kereta mini tadi? Kereta mini pun mahal. Ini kereta mini ya. Oh, kereta mini ya. Ini ke kereta ni pula. Kereta apa? Kereta luxury car juga gitu ya. Ini ni 193,000. 193. Beli harga 30. Kita nak post depan apa tu?
Ah, sana boleh ya. Itu lagi banyak kita nampak. Bila kita tahu isu ni, kita sedang mengambil langkah-langkah lah. Langkah-langkah jangka panjang, ya. Langkah-langkah jangka pendek, langkah-langkah jangka panjang. Bagi langkah jangka panjang, kita sedang bangunkan sistem. Dan dia sebenarnya isu kereta kelun ni berlaku apabila orang sedikit-sedikit ataupun pihak tertentu ni menggunakan kenderaan yang diisytiharkan total loss dan juga kenderaan beyond economic repair untuk diguna pakai semula untuk didaftarkan secara tidak sah tadi. Jadi dalam hal ni kita membangunkan sistem antara GPJ dengan kita integrate dengan sistem syarikat insurans supaya bagi pihak syarikat insurans akhirnya bila dia integrate, jadi maknanya semua pada masa akan datang semua kenderaan-kenderaan yang total loss ni, dia sistem data daripada insurans dia akan link dengan sistem JPJ, dan ini bermakna semua kereta-kereta yang total loss tadi dia tak akan boleh didaftarkan lagi kerana dia boleh baca di JPJ. Maknanya bagi kereta-kereta yang telah total loss nak sambung road tax dan lain-lain urus niaga tak boleh berlaku kerana kita tahu kereta ni total loss. Sekarang ni kita tak tahu. Jadi kereta total loss ni tidak ada di dalam sistem komputer JPJ. Jadi kita akan mula boleh kuasa oleh buat sistem dah mula, kita dah bangun, pihak insurans pun dah bangun, JPJ pun dah bangun. Nanti kan mulai 1 Jun kita sistem insurans akan boleh integrate dengan sistem JPJ, maka isu-isu kereta kelun disebabkan oleh kereta total loss tadi kita akan dapat atasi. Ya. Yang jadi kita akan dapat atasi lah. Bagi mana-mana kereta yang total loss, jadi tidak boleh lagi digunakan oleh sindiket untuk jadikan dia sebagai kereta kelun. Ya. Jadi mulai 1 Jun kita akan selesai tindakan. Yang bukan total loss ialah bagi kenderaan yang beyond economic repair. Yang ni sistem ni kita perlu integrate dengan Puspakom. Tapi dalam hal ni kita perlu selesaikan beberapa isu teknikal dulu sebelum kita dapat integrate di antara sistem JPJ dengan sistem Puspakom tadi. Jadi yang kereta kenderaan yang beyond economic repair ni kita masih tak boleh ni lagi ya. Jadi kalau dia nak kelun menggunakan kereta beyond economic repair ni masih boleh lah. Ada loophole sedikit situ, ada masih ada. Tapi apapun kita akan mengambil langkah-langkah pada ni kerjasama dengan SPRM yang kita adakan ni sekiranya ada pihak-pihak sindiket yang nak buat kerja-kerja yang tak teratur ni. Okey. Jadi dalam hal ni sebenarnya isu-isu ketidaksahansih kerajaan juga JPJ telah pun membangunkan sistem untuk link dengan sistem custom bagi mengelakkan orang ramai mengelak cukai, khususnya bagi kenderaan-kenderaan daripada pulau-pulau Langkawi dan juga pulau-pulau Labuan tadi. Jadi apabila sistem kita JPJ telah link dengan custom tadi, jadi maka penipuan ni akan susahlah pada masa akan datang. Okey. Yang ni kita telah pun mula pada awal April baru ni, sistem JPJ dengan sistem custom. Belum dia. In model safari is simple. If you want to get a car Singapore pun, you can also go to Singapore. You can buy from any Singapore, or you bring up kereta from Singapore to Malaysia. Kereta yang telah dipanggil untuk kereta dan telah disijil untuk perusahaan. Bila masuk di Malaysia, sedikit ni yang bawa masuk ke Malaysia ni, dia akan start lupuskan jual kepada public. Di situ dia akan keluarkan dokumen. Sebab tu kalau kata ada gudang tu tak ada. So far kita belum ada maklumat tentang wujudnya gudang di Malaysia ni mengumpul kereta Singapura di sini.
Ya. Ada kemungkinan tak nanti satu apabila dikonsumsikan mana-mana kereta yang sebelum pernah bertolak yang dah diloadkan kadang-kadang akan dapat dikesan. Boleh. Kerana dalam masa kita integrate sistem, kita juga akan menguatkuasa, kita akan juga membuat perpindahan kepada SOP. Pada kaedah-kaedah kita di mana yang akan pihak syarikat-syarikat insurans adalah diwajibkan untuk mendaftar semua kereta-kereta yang total loss tadi. Jadi maknanya sistem kita boleh kesan. JPJ akan boleh kesan mulai 1 bulan Jun nanti. Jadi ini memandang semua kereta-kereta yang ada ni kita akan boleh mengambil tindakan. So maknanya Jun ni akan berlaku lampahkan kesanan kereta-kereta yang total loss akan jalan raya lah. Tak, maksud dia secara automatik. Maknanya semua kereta-kereta yang total clone ni tidak akan dapat renew road tax, tidak akan dapat sistem kita. Dan sistem kita juga akan dapat mengesan lah, mana lagi kereta-kereta yang ada yang dikelunkan. Apabila kita punya kuatkuasakan bangun SOP baru, mewajibkan semua syarikat insurans mendeklar